Guys, kalau sebelum ini saya hanya mereact tentang perkembangan ekonomi khususnya negara Indonesia, di mana negara Indonesia menjadi anggota G20 dan G20 ini adalah negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di dunia. Jadi untuk kali ini saya tertarik dengan satu video yang menceritakan tentang saiz ekonomi di ASEAN ini guys, yang berfakta. Mau tahu di manakah kedudukan negara kita? Ayo sama-sama kita simak info ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada anda yang menonton video ini, semoga berada dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Nah guys, untuk kali ini saya akan react satu video yang menarik perhatian saya tentang kedudukan ekonomi negara Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau saya semak tadi ada sedikit imbasan ya, saya tengok di mana ini adalah informasi ataupun maklumat yang berfakta tentang kedudukan ekonomi sesebuah negara, khususnya Malaysia dan Indonesia. Jadi ini video saya tengok dari channel Zainal Abidin Tahir. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Zainal Abidin Tahir dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe dia punya channel agar dia dapat terus bersemangat untuk membuat video-video yang mempunyai fakta-fakta yang sukar untuk kita perolehi. Jadi sedikit lagi untuk ekonomi di Asia Tenggara ini guys, kalau kita tengok antara negara yang menjadi anggota G20 adalah negara Indonesia. Jadi sejauh manakah prestasi untuk perkembangan ekonomi negara Indonesia? Nah, di sini kita semak ini maklumat ini mungkin ada di sini, dan bagaimana pula kedudukan Malaysia di ASEAN ini guys. Jadi ayo kita semak sama-sama video ini terkait dengan saiz ekonomi Indonesia dan Malaysia. Jadi mungkin sedikit sebanyak kita dapat sedikit maklumat berkait dengan perkembangan ekonomi di negara kita. Jadi biasanya kita hanya mendengar satu-satu pihak ataupun berita-berita yang kita tidak tahu lagi sumbernya daripada mana. Tetapi bagi saya yang ini adalah yang terbaik lah. Dia punya fakta yang menarik dan juga kita dapat satu gambaran bagaimana kedudukan ekonomi di negara kita. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita saksikan saiz ekonomi Indonesia dan Malaysia bagaimana. Langsung saja kita simak video ini. Ini ada sikit data-data untuk kita luruskan misconception kita lah. Persepsi negatif, persepsi yang salah dan persepsi yang keliru di antara kita. Okey, ini data yang dia kongsikan berkaitan dengan kalau ditengok di sini RM ikut jumlah penduduk ya. Kalau di sini jumlah penduduk keseluruhan 280 juta, Indonesia USD 3.995, jumlah penduduk sebanyak 275 juta. Oh, ini ya. Okey, kita semak lagi guys, kita tengok. Apa kata Pak Cik? Waalaikumsalam. Hari ini nak bagi sikit komen lah tentang banyaknya video toksik. Memang banyak video toksik, tapi dia orang ni buat konten yang tak ada data, tak ada backing. Okey, hari ni kita nak buat satu konten tentang saiz ekonomi ASEAN. Saiz ekonomi ASEAN ya. Jadi artinya bukan sekadar Malaysia, Indonesia, tetapi meliputi ASEAN. Wow, menarik. Info dari IMF 2022. Ekonomi ASEAN adalah sebesar 10 triliun. 10 triliun. 10 triliun. Ini fakta yang padu ni. 0.131 triliun. Ini ikut ukuran GDP, purchasing power parity.
dan ini merupakan lebih besar daripada India. ASEAN ni ekonominya lebih besar daripada India. Wow. Okey. ASEAN lebih besar ekonominya daripada India. Masya Allah. Okey. Daripada situ, ekonomi yang terbesar dalam ASEAN adalah Indonesia. 3.995 triliun. Untuk di ASEAN ya, 3.995 triliun. ASEAN ekonomi yang terbesar adalah negara Indonesia. Saya tidak berapa dengar lagi. Kita semak supaya info ni lebih jelas. Kita dengar ya. Indonesia 3. Okey. Daripada situ, ekonomi yang terbesar dalam ASEAN adalah Indonesia. 3.995 triliun. Oh. 3.995 triliun. Ini merupakan hampir-hampir 40% daripada ekonomi ASEAN. 39 point sekian persen lah. Hampir 40% ekonomi ASEAN, di mana 40% itu adalah negara Indonesia untuk saiz ekonomi. Wow. Diikuti oleh Thailand. Thailand. 1.475 triliun. Nombor 3 adalah Vietnam. 1.278 triliun. Oh. Nombor 4 adalah nombor 4 Indonesia, Thailand, Vietnam. Filipin. Filipin. Filipin 1.173 triliun. Filipin nombor 4 dan nombor 5 Malaysia. Oh. Kedudukan Malaysia ya untuk saiz ekonomi, kalau menurut Pakcik Zainal Abidin ni, berada di kedudukan yang kelima. Oh, di ASEAN ya. 0.089 triliun. Secara saiz ekonomi, okey, ini berdasarkan info yang tepat. Saiz ekonomi. Nombor 2 diikuti oleh Vietnam nombor 3, Filipin nombor 4 dan Malaysia nombor 5. Nombor 5. Kalau kita nak buat perbandingan lagi, 3 negara yang ekonominya atas, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Thailand. Kalau tadi apa? Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipin, Malaysia. Itu kalau kedudukan ranking di ASEAN ni guys. Dia punya saiz ekonomi. Wow. Vietnam dan Filipin, di mana Thailand mempunyai penduduk seramai 70 juta, Vietnam seramai 100 juta dan Filipin sebanyak 110 juta. Jadi mana tiga-tiga negara tu punya ekonomi, punya population melebih sikit pada Indonesia atau lebih kurang sama dengan Indonesia lah. Tapi kalau kita Indonesia 278 juta jiwa. jumlahkan jumlah saiz ekonomi ketiga-tiga negara ni, di mana Thailand 1475, Vietnam 1278 dan Filipin 1173. Mana tiga-tiga ni kalah dengan Indonesia. Wow. 3 negara Hebat tu Indonesia. kalah dengan Indonesia. Jadi jangan dengar cakap media lah. Tengok pada data tau. Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipin, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Dengar tu guys. Jadi media-media yang kita dengar ni ada sebahagian lah kan, di mana kalau dibuat perbandingan ekonomi, macam Indonesia ni di bawah lah ekonomi. Tapi tidakkah dia nampak sedangkan Indonesia ni anggota G20? Di situ pun bagi saya, di situ pun sudah nampak bahawa G20 ini
bukan calang-calang punya negara dari segi kekuatan ekonominya. Kenapa Indonesia termasuk dalam G20 untuk gabungan beberapa negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dunia. Malahan yang saya rasa begitu turut bersedih, Malaysia tidak termasuk dalam G20, gabungan ataupun kelompok G20 itu, guys. Tapi Indonesia masuk dalam G20. Bagus ini info nih. Kita lanjut lagi. Dan kita nombor 5, saiz ekonomi itu penting tau. Menunjukkan berapa banyak duit yang ada di dalam satu negara tu. Kalau dibagi kan sama rata, memanglah Indonesia tu jatuh nombor 3. Tolak Singapura lah. Malaysia nombor 1, Ngopi ya, guys. Thailand nombor 2, Indonesia nombor 3. Tapi tengoklah, kalau kita nak berbandingkan apple to apple, Malaysia 32 juta kena bandingkan dengan negara yang penduduk 30 juta. Barulah apple to apple. Tapi Gitu 30 cara buat juta perbandingan. dibandingkan dengan 275 yang niche di atas tu, kan? Yang niche di atas tu, umpama contohlah Greater Jakarta dengan Greater Surabaya, dua bandaraya tu, dua kota tu, ekonomi dia lebih besar daripada Malaysia. Jangan kita pandang negara itu keseluruhannya, kita nak tengok size of economy. Daripada size of the economy, baru dia perencanaan macam-macam dia jadi lebih besar tau. Begitu. Jadi persepsi ini dibina oleh media. Media dikontrol oleh konglomerat dunia, di mana media kita, Tengok ni, guys. Apa namanya ni? Global Big Corporation. media Indonesia tu sebahagian besarnya dikuasai oleh Rupert Murdoch. Rupert Murdoch tu global elite. Kalian tahu, guys? The people that control the world. Jadi dia beli share, dia control. Lepas tu dia buat cerita, ikut cerita dia lah. Jadi dia bagi misinformation. Kita pula bergaduh tak tahu pasal. Jadi daripada situ kita ambil contoh lah. Daripada saiz ekonomi lah, kita ambil lah Greater Jakarta. Saya kata Greater Jakarta tu ekonomi dia sama besar dengan Malaysia. Greater Jakarta tu ekonomi sama besar dengan ini, Malaysia. Wow. Jakarta ekonominya sama dengan Malaysia. Apa dia punya justifikasi tu? Mari kita dengar. Mungkin ada di sini. Ini saya terinspirasi dan dapat sesuatu yang baru dengan buat kajian macam ni tentang ekonomi ya di ASEAN ni. Jadi Indonesia keren ya, keren. Apalagi Greater Surabaya. Jakarta Surabaya kita dah kalah. Tak apa yang kita nak bangga yang kita ni hebat, apa hebat tu. Yang hebat tu berapa besar ekonomi tu. Macam apa, kalau ikut pendapatan per kapita, Singapura tu lebih tinggi pada USA. Adakah Singapura tu lebih hebat pada USA? Ikut ekonomi, Portugal tu lebih tinggi daripada Brazil. Adakah Brazil tu, adakah Portugal tu lebih hebat daripada Brazil? Sama juga Brunei. Ekonomi dia, pendapatan per kapita dia lebih kurang $50,000. Adakah dia lebih hebat daripada Greater Jakarta? Letakkan Brunei tu dekat Jakarta Pusat, kalah dia. Sebab population, bukan pendapatan per kapita. Itu kita dikelirukan oleh pendapatan per kapita. Contoh kan ada niche 20% of Indonesian, dia punya pendapatan kapita 20% daripada penduduk Indonesia tu termasuk daripada upper middle class, bermakna ada 55 juta rakyat Indonesia tu upper middle class, lebih besar daripada rakyat Malaysia. Macam mana kata kita ni lebih hebat? Ini bukan saya nak apa, saya bukan nak mandang kita rendah, tak ada, nak bagi perbandingan.
Ya, ini ya, mungkin ada penonton daripada Malaysia. Yang ini bukan merendahkan negara Malaysia. Sebab saya tidak mahu ada yang menganggap bahawa bila kita kupas isu seumpama ini seolah-olah kita ni content creator Malaysia ni merendahkan negara sendiri. Ini bukan merendahkan, tetapi kita mau tengok perbandingan macam mana Indonesia boleh mencapai tahap itu. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Jadi itulah sebenarnya pentingnya ilmu itu, guys. Jadi kita lanjut lagi, kita tengok. Saya rasa tertarik info macam ni, guys. Ini info yang baru saya terima ni, guys. Baru saya dapat. Supaya persepsi kita tu betul. Kalau tidak kita duduk menyalak dalam internet, mengendah-endahkan negara orang. Ini sebahagian netizen, guys. Dia tidak semua begitu, tetapi bagi yang mereka mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, tidak macam tu. Rasanya yang netizen cap ayam lah ceritanya ni. Main hantam saja, komen-komen tanpa ada fakta, ya. Jadi macam ini yang perlu kita kongsi, dan saya senang hati react ini video ni sebab satu perkara yang baru, yang berfakta, yang tepat untuk kita kongsi bersama agar dapat menambah kita punya pengetahuan. Wow, terima kasih Pakcik Zainal Abidin Tahir. Nanti Pakcik kalau nampak video ni komen di bawah ya. Saya react. Dia dengan persepsi dia tu pasal dia kata kita miskin. Sebab persepsi dia kata ekonomi dia besar. Kita pula marah dengan dia. Ini persepsi. Kalau kita nak tunjuk kita hebat, pergilah Jakarta tengok. Mana kedudukan kita? Saya nampak ini kota Jakarta. Dia punya pembangunan begitu pesat sekali. Dan saya sudah tengok melalui video ya. Dia punya suasana bersih dan luas, serta pemandangan waktu malamnya itu cantik sekali. Jadi memang saya berhajat untuk hadir, datang ke Jakarta untuk melihat sendiri suasana real itu, macam mana Jakarta dan juga macam mana orang-orang Indonesia tu. Sebab saya ni react tentang Indonesia. Jadi biasa saya tengok di video saja. Jadi saya mau tengok secara live macam mana. Ayo lanjut guys, panjang. Nanti panjang. Jadi minta maaf lah, ini cuma membina persepsi supaya kita ni jangan keliru. Kita ni alhamdulillah negara agak selesa hidup. Dia orang kan banyak juga orang-orang yang pendapatan rendah terpaksa lah datang sini bekerja. Bab pekerjaan. Orang Indonesia banyak pergi luar negeri kan. Tapi kalau ikut rekod Indonesian diaspora kan, tak sampai 10 juta orang dia mengembara cari kerja, tak sampai 10 juta. Banyak kan datang ke Malaysia, ke Netherlands. Jadi tak jumlah diaspora Indonesia yang mengantau cari kerja 10 juta. 10 juta daripada 275 juta. Berarti 3%. 3% saja yang keluar daripada Indonesia. Okey. Anggaran lah ikut itu anggaran. Malaysia Diaspora 1 juta. 500,000 dah dekat Singapura. Ukur punya ukur sama 3.5%. Sama. Persentage orang merantau daripada Malaysia pergi luar negeri bekerja 3.5%. Persentage orang Indonesia pergi merantau bekerja 3.5%. Oh, saya faham. Dia ikut jumlah populasi di satu-satu negara tu. Jadi kalau dibuat persamaan ya, Indonesia dengan Malaysia, dia sama juga penghantaran itu kalau ikut persen penduduk di negara asal. Indonesia 3%, Malaysia 1%, tapi kalau tengok dia punya hampir sama keluar negara untuk mencari kerja. Wow, ini ilmu baru lagi, ilmu baru. Disebabkan penduduk dia ramai, maka jumlah dia ramai. Tapi secara persentage sama. Dia orang banyak merantau ke Malaysia bekerja, kita banyak pergi ke Singapura bekerja. Apa cerita dia? Sama cari duit.
nak dapatkan pendapatan tinggi. Orang Singapura pun dia tak tahan duduk Singapura, dia telah keluar, dia pergi Australia, dia pergi Europe, dia bekerja di luar. Singapura tu hidup terkongkong. Tahu? Jadi orang Singapura pun cabut lagi keluar bekerja. Orang Amerika pun cabut lagi keluar bekerja. Orang France pun diaspora ni satu dunia. Jadi ikut diaspora kan. Yang sebenarnya India tu dia kira lebih kurang 15% 15 juta diaspora daripada 1.3 bilion. Mana 1% lebih orang India tu keluar bekerja. Jadi macam mana? Macam mana kita nak pandang rendah pada dia? Dia orang hidup di negara dia cukup. Semua serba cukup. Media-media barat ya yang gambarkan dia orang ni teruk. Kan ni cerita perception. Jadi di situ kita kena betulkan perception kita lah. Jangan kita sentiasa ikut-ikut dengan media sosial yang banyak toksik. Media sosial yang toksik tu dia upah. Tak cukup dengan surat khabar mainstream media ni, dia buat kita punya perception tunggang terbalik. Dia gunakan social media juga upah orang. Sebab ini tujuan bisnes untuk big corporation ni. Kita berkelahi, kita bertengkar, dia buat duit. Jadi dia iklan buat produk-produk dia dalam TV. TV tu dia kontrol sama. Dia orang big corporation. TV dia pegang share. Kilang-kilang makanan dia pegang share. Semua serbi macam-macam produk. Beribu-ribu produk dia pegang share. Termasuklah penswasaan yang ada kat Malaysia ni. Dia ada pegang share. Dia ada sikit. Kata share tu 100 juta kan. Dia ambil 30 juta. Jangan tak tahu. Itu 30% atas kertas. Mungkin dia pakat mana tahu. Itu saya tak mau tuduh lah sebab tak ada bukti kan. Tapi fikir-fikirlah. Itu cara big corporation buat duit. Dia datang melabur kat negara kita, dia nak lebih. Macam-macam cara dia buat. Stesen TV pada dulu lagi dia kontrol. Rupert Murdoch kontrol. Rupert Murdoch kontrol Media Prima. Dia kontrol Media Corps. Dia kontrol Transcorp Indonesia. Benda ni bukan apa kan. Kita boleh search dalam internet. Dalam internet ada. Search lah ada. Itu lah punca yang kita bergaduh. Sebab dia set kita untuk bergaduh. Supaya produk dia lebih laku. Itulah sikit sebanyak. Kali ni saya nak share. Semoga kita terimalah dengan hati terbuka. Jangan Pakcik, terima kasih Pakcik. Berjumpa datang bantai saya. Sebab dia orang ni tentera upahan. Okey. Nah guys, jadi ini info yang amat menarik dan amat bermaklumat, berfakta bagi saya. Tidak kira hari ini walau durasinya panjang, tetapi apa yang kita mau inti daripada video reaction ni dan maklumat yang saya peroleh ini, saya tengok rupa-rupanya ini adalah apa yang saya nampak di sini. Pertama sekali pengaruh media untuk dia punya pengaruh cukup besar ya guys. Jadi ternyata sekarang ni apabila kita nampak kalau saiz ekonomi Malaysia dengan Indonesia berada ranking yang pertama di ASEAN. Jadi ada beberapa tadi Thailand, Vietnam, Filipina, baru Malaysia. Tetapi ada segelintir media-media ni yang sengaja untuk menimbulkan isu-isu ya yang panas agar kita punya negara ni menjadi baku hantam ataupun saling menyalahkan, saling membenci, saling membuat perbandingan yang negatif. Jadi itu yang menyebabkan kita ni berpecah. Jadi dengan adanya konten seumpama ni mempunyai maklumat yang tepat dan juga kita dapat sedikit gambaran dan ilmu pengetahuan tentang ekonomi di ASEAN ni. Jadi saya pun baru tahu kedudukan Malaysia ya nombor kelima. Kalau mungkin yang tidak tahu lagi ni mungkin menganggap nombor 1 kah, 2 kah, 3 kah, begitulah lebih kurang. Tapi apapun, yang penting kita sudah dapat info seumpama ni Indonesia merupakan
dari segi ekonomi di ASEAN adalah ranking yang pertama. Selepas tu baru Thailand, baru Vietnam, Filipina dan Malaysia. Jadi info-info seumpama ini dapat kita simpanlah ataupun kita dapat ketahui. Jadi tidak salahlah kalau kita menerima apa-apa maklumat daripada luar. Kita boleh dapat bezakan mana yang betul, mana yang salah. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia kerana mempunyai kekuatan ekonomi yang terbaik di ASEAN ya. Dan tahniah juga kerana telah menjadi anggota G20, di mana G20 ni kan ramai sudah faham tentang negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomi G20 ni. Jadi walau apapun, saya mengharapkan agar netizen yang saling menyalahkan ni ya, Malaysia kah, Indonesia kah, kita seharusnya tengok video ni. Kepada anda yang menonton video ni, yang positif-positif ini, kita teruskan hubungan dua hala ni, Malaysia dan Indonesia. Kita teruskan agar kita punya dua negara ini sentiasa berbaik-baik, tidak ada masalah, tidak ada berbaku hantam, dan semoga negara Malaysia dengan Indonesia ni kekal bersahabat baik tanpa sebarang masalah. Kita ni adalah negara berhampiran, negara senusantara, negara paling dekat guys. Kalau di Sabah ini, di sebelah ini, sebelah Kalimantan sudah guys. Ini Tawau, Sabah. Sebelah tu Kalimantan. Boleh tengok daripada sini. Nampak itu Indonesia tu di sebelah Pulau Sibatik itu. Jadi kita ni negara berjiran. Jadi kita teruskan kita punya hubungan yang baik ini dengan saling menghargai, saling menghormati antara satu sama yang lain. Sekali lagi saya ucapkan tahniah ke atas kepimpinan negara Indonesia kerana dapat menstabilkan negaranya, dan saya juga dari Malaysia mungkin terinspirasi dengan cara kepimpinan Presiden Jokowi. Walau apapun begitu, rakyat Indonesia, semoga kalian dapat menikmati bagaimana cara corak pemimpin dan juga kemajuan di negara Indonesia. Ibarat kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negara sendiri. Lebih baik di negara sendiri, macam saya lah guys, di Malaysia. Jadi apapun, semoga kita sentiasa aman saja, baik dan kekal, rukun, tidak ada masalah lah begitu ya. So bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Nanti kalian boleh komen di bawah. Saya daripada Malaysia, untuk anda salam silaturahim, salam perpaduan, salam senusantara. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.